Ini adalah nota yang keempat kita beriman bagi Mukhtasar Sahih Muslim. Kita hari itu sampai ke hadis yang terakhir. Bahkan telah baca sedikit, tapi tak sempat menghabiskannya hari itu oleh kerana lama kita tinggal. Dan rasanya ramai juga muka-muka baru yang tak biasa lagi dengan kitab ini. Elok juga kalau kita baca daripada awal pula, daripada awal tajuk yang terakhir tu, iaitu pada muka surat 57. Kita baca daripada awal dengan hadisnya sekali. Lepas tu kita, ialah sepintas lalu yang telah dibaca tu, kita akan baca juga dan seterusnya sampai kepada tempat kita berhenti sebelum ni. Sila lihat muka surat 57. Babnya babu wujubi izalatil munkar bil qadri al mustata' wa anna izalatahu min al iman. Bab kewajiban menghilangkan kemungkaran sedapat mungkin dan usaha menghilangkannya adalah sebahagian daripada iman. Itulah tajuknya, dan hadis di bawahnya hanya ada satu sahaja, iaitu hadis yang ke-40. Maknanya kita telah baca sebelum ini 39 hadis sudah berlalu. Ini adalah hadis yang ke-40. An Tariq bin Shihab, wa hadha hadis Abi Bakr, qala awwalu man bada'a bil khutbah yawm al-'Eid qabla as-salah Marwan, faqama ilayhi rajulun faqala as-salatu qabla al-khutbah, faqala qad turika ma hunalik, faqala Abu Sa'id amma hadha faqad qada ma alayhi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Itulah hadisnya. Riwayat Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu meriwayatkan, dan ini adalah lafaz hadis Abu Bakar. Abu Bakar katanya, orang yang mula-mula mendahulukan khutbah daripada salat hari raya ialah Marwan. Pernah seorang laki-laki berdiri lalu memprotes, katanya, salat dahulu baru khutbah. Jawab Marwan, cara seperti itu sudah ditinggalkan dan tidak dipakai lagi. Kata Abu Sa'id, orang ini telah menunaikan tanggungjawabnya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antaramu melihat sesuatu yang mungkar, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Merubahnya atau mengubahnya, boleh kedua-duanya. Jika dia tidak sanggup, tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Itulah hadisnya, hadis yang boleh dikatakan kita semua sudah maklum, sudah tahu, dan masyhur sangat, tersebar dengan meluas. Ramai antara kita ingat pun hadis ni, tetapi adalah sedikit sebanyak perbincangan. Mungkin kalau yang sudah tahu tu sebagai mengingatkan kembali kita. Dan mungkin ada di celah-celah itu ada yang sesuatu yang baru, dapatlah kita ambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Seperti saya sebutkan tadi, kita akan ulang kembali apa yang telah kita bincangkan tempoh hari dan tak sempat
habiskan perbincangannya. Sekadar sepintas lalu, elok jika diulang kembali perbincangan daripada awal, supaya tidak tergantung-gantung lah, terutamanya kepada yang baru hadir pada hari ini. Sebenarnya tajuk-tajuk bab tajuk di dalam Sahih Muslim sebenarnya tidak ada. Imam Muslim tak buat pun tajuk bab. Macam di sini kan, bab wujubi izalatil munkar bil qadril mustata' dan seterusnya, itu tajuk yang macam ni daripada awal hingga ke akhirnya Imam Muslim sendiri tak buat. Ini kitab ni adalah mukhtasar Sahih Muslim. Apa yang terkandung dalam mukhtasar ini bukan semua sekali, hanya dipilih. Ini adalah ringkasan kepada kitab Sahih Muslim. Banyak perkara yang dibuat, yang kita panggil mutaba'at, syawahidnya dibuat untuk meringkaskan kitab ini. Jadi dipilih hadis yang pokok, yang asas sahaja. Walau bagaimanapun, dalam kitab yang asal pun, yang lengkap dengan mutaba'at dan syawahidnya itu, tidak ada juga tajuk. Tajuk-tajuk yang ada kemudian dalam kitab Sahih Muslim itu dibuat oleh ulama-ulama kemudian, pensyarah Sahih Muslim. Mereka ramailah. Dengan sebab itu, kalau kita tengok kitab-kitab syarah Muslim, berbeza-beza tajuk. Sebelum hadis ni tajuknya begini dalam kitab. Dalam kitab lain, syarah orang lain, dia buat macam lain pula. Kenapa? Sebab mereka tak terikat sebenarnya. Sebab Imam Muslim tak ada buat tajuk tu. Seperti saya selalu sebut sebelum ini, kenapa Imam Muslim tak buat? Ada dua sebab yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertamanya, beliau tak sempat buat tajuk kerana meninggal sebelum menyiapkannya. Jadi satu pun tak ada. Yang kedua, ini pada pendapat setengah-setengah ulama, sebenarnya dia boleh, kalau dia nak buat, sengaja dia tak buat. Nak memberi kebebasan kepada orang-orang kemudian supaya memasukkan tajuk yang masing-masing fikir sesuai. Tentu sekali orang yang akan baca kitab dia, akan belajar kitab dia ni ahli-ahli ilmu, kiranya begitulah. Mereka diberi kebebasan untuk membuat tajuk-tajuk yang sesuai. Seperti mana Imam Bukhari selalu juga, guru dia Imam Bukhari selalu juga dia buat bab tanpa tajuk. Maksudnya ialah supaya pelajar-pelajar atau pembaca-pembaca kitab dia tu masukkan sendiri tajuk yang difikir mereka sesuai dengan hadis-hadis. Bagaimanapun kalau kita perhatikan hadis-hadis yang disusun oleh Imam Muslim memang sesuai sangat. Kalau kita kata di sini ada tajuk baru, di sini tajuk baru, di sini beberapa hadis ni sesuai dengan satu tajuk, memang sesuai. Seolah-olah dia sudah sedia darurat untuk diletakkan oleh sesiapa yang ahli. Dari segi tertibnya, kitab Sahih Muslim ini pun dipelajari oleh ulama-ulama hadis dari segi tertibnya kemudian daripada Bukhari. Kira-kiranya orang yang belajar hadis, dia ni sudah berpengalaman belajar hadis Bukhari dan mereka sudah biasa, sudah bertemu dah dengan tempat-tempat di mana Imam Bukhari biarkan tajuk itu kepada pembaca-pembaca. Di situ dipanggil bab tanpa tajuk. Oleh kerana dia, usaha dia ni sebagai penerusan kepada usaha gurunya Imam Bukhari, dia buat gitulah, dia tinggalkan. Itu mengikut pendapat setengah-setengah ulama lah. Cuba tengok di situ nota ada 176. Tajuk bab yang dibuat Qadhi Iyad An-Nawawi dan yang terdapat di dalam kebanyakan matan Sahih Muslim ialah bab bayani kaunin nahyi 'anil munkar minal iman wa anna al-iman yazidu wa yanqusu wa anna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajiban. Itu tajuk. Qadhi Iyad pun ada syarah Muslim ni.
Qadhi Iyad bermazhab Malik, tokoh dalam mazhab Malik. Banyak ulama-ulama yang memberi sumbangan dalam membuat syarah Muslim ini terdiri daripada tokoh-tokoh dalam mazhab Malik. Lebih ramai mazhab mereka minat. Sebab itu setengah-setengah orang kata Muslim ni bermazhab Malik. Sebab peminat-peminat dia tu ramainya yang buat syarah tu terdiri daripada tokoh-tokoh dalam mazhab Malik. Tapi sebenarnya tak tepat begitu, tak kena. Kebetulan saja, takdir Tuhan lah kita kata. Sebenarnya Allah SWT sudah takdirkan kitab ini disyarah banyak oleh tokoh-tokoh dalam mazhab Malik. Tapi sebelum kiamat ni entah selama mana lagi masanya ada. Sebab tidak berhenti ulama ni berusaha mensyarahkan Sahih Muslim dari semasa ke semasa, sentiasa ada. Sampai sekarang ni pun ada lagi dalam berbagai-bagai bahasa, terutamanya bahasa Arab tu memanglah sentiasa ada, tak habis-habis lagi. Dan mereka itu bukan semuanya daripada kalangan mazhab Malik, bermazhab Malik. Tidak, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada macam-macam lagi. Jadi hadis ini bebas kepada sesiapa pun. Ia tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Ia bukan kitab untuk mana-mana mazhab secara khusus. Tidak seperti kitab fiqh itu. Bukan begitu. Sesiapa sahaja boleh menyumbangkan kepakaran, kemahirannya, ilmunya untuk membincangkan hadis. Hatta kalau kita perhatikan ulama-ulama yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab pun dia pakai juga hadis-hadis ini dan jadikan sebagai syarah untuk kitab ini. Dan ini tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi. Biasanya kalau kita beli kitab sekarang ni Muslim, dia bersama dengan syarah Imam Nawawi. Tajuk ni yang dibuat oleh Imam Nawawi begini. Mungkin kalau kita baca yang ni pula tajuk macam lain, kita kata tak betul. Tak, semuanya betul. Sebab itu saya rasakan perlu dibincangkan tentang tajuk-tajuk ni. Sebab kita tidak nak terikat dengan tajuk dia. Tidak nak terikat dengan tajuk. Ada kalanya tajuk yang dibuat oleh orang lain itu lebih menarik dan lebih menepati hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim. Sebab itu saya rasa tak perlu terikat. Tak perlu terikat. Walau bagaimanapun kitab yang biasanya dicetak sekarang ni, kalau dalam bahasa Arab tu, dia bersama dengan syarah Imam Nawawi. Dan itulah yang paling popular pun. Dalam terjemahan bahasa Melayu untuk syarah Muslim ni, dipilih syarah Nawawi. Tajuknya tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi lah. Walau bagaimanapun, Imam Nawawi dia ada contoh sebelumnya. Qadhi Iyad, banyak dia merujuk kepada Qadhi Iyad. Banyak tajuk yang dibuat Qadhi Iyad itu dipilihnya. Tapi dia pun tidak terikat juga. Dia pun tidak terikat. Ada tempat-tempatnya dia buat lain daripada yang dibuat oleh Qadhi Iyad. Jadi maksud dia, tajuk yang dibuat dia tu, bab mencegah kemungkaran adalah sebahagian daripada iman. Iman bertambah dan berkurang. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib kedua-duanya. Itu maksud tajuk yang dibuat oleh Qadhi Iyad dan Imam Nawawi. Al-Ubbi membuat tajuk begini. Ini pun salah seorang pensyarah kitab Muslim juga, Sahih Muslim juga. Ini pun bermazhab Malik juga. Bab ahadits taghyiril munkar. Bab hadis-hadis tentang mengubah kemungkaran. Kenapa dia kata hadis-hadis? Sebab sebenarnya dalam kitab Sahih Muslim yang asal tu ada beberapa hadis, bukan satu saja. Ini satu saja kan? Ini sebab mukhtasar Sahih Muslim. Walaupun banyak, lebih kurang begitulah kandungannya. Lebih kurang macam tu. Kadang-kadang Imam Muslim ni tak ada pun hadis tu. Cuma sanad dia saja. Dia bawa sanad saja. Dan kan sanad yang banyak tu kepada umum tak diperlukan. Hadis yang sama saja. Itu sebab perlu adanya ringkasan. Maka ada pula ulama yang buat ringkasannya seperti Al-Qurtubi dan lain-lain. As-Sanusi membuat tajuk Bab Taghyiril Munkar. Ini pun mazhab Malik juga.
Sebab itulah kita kata ramai yang bermazhab Malik. Bab taghyiril munkar, bab tentang mengubah kemungkaran. Al-Qurtubi ini pun mazhab Malik. Al-Qurtubi pula di sini membuat tajuk begini: bab taghyiril munkar minal iman. Bab mengubah kemungkaran adalah sebahagian daripada iman. Jadi masing-masing terfikir ini tajuk yang sesuai dengan hadis-hadis di bawah ini. Jadi kalau dia sebut hadis-hadis, jadi nampak banyak. Sedangkan hadis yang kita sebut ni satu saja. Ini jawabnya merujuk kepada kitab yang asal. Kitab yang asal. Tariq bin Shihab meriwayatkan, dan ini Tariq bin Shihab kita ringkas-ringkas lah. Saya rasa yang mana boleh, kiranya boleh baca sendiri, baca sendirilah. Tariq bin Shihab seorang sahabat, baca sendirilah. Cuma lepas tu Imam Muslim kata, dan ini adalah lafaz, ini adalah hadis Abu Bakar. Abu Bakar mana pula? Itu mungkin menimbulkan kekeliruan. Adakah Sayyidina Abu Bakar? Bukan Sayyidina Abu Bakar. Ini maksudnya guru Imam Muslim, Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Di situ ada nota ni perlu kita tengok. 138. Kenapa Imam Muslim tulis begini? Dia kata Tariq bin Shihab meriwayatkan, dan ini adalah hadis. Yang ini lafaz hadis riwayat Abu Bakar. Apa maksud dia kata begitu? Kadang-kadang kalau kita baca Mukhtasar ni, bawa benda macam ni mengelirukan. Kenapa dia kata begini? Sebab itu jangan tinggal juga kitab yang asal, yang sepenuhnya tu, yang lengkap tu. Tujuan Imam Muslim mengemukakan jumlah mu'taridah. Ini dipanggil jumlah mu'taridah. Selepas dia kemukakan nama perawi dari kalangan sahabat itu, iaitu Tariq bin Shihab, dia kata, dan ini adalah lafaz hadis riwayat Abu Bakar. Itu tergantung kenapa riwayat siapa lagi, yang macam mana riwayat itu. Ini perlu dirujuk kepada kitab yang asal. Ialah untuk menyatakan lafaz hadis berikut adalah yang diterima beliau daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah sahaja. Sebab Imam Muslim kadang-kadang dia dalam yang kitab asal tu dia terima daripada beberapa orang guru, 5 orang kadang-kadang dia sebut, kadang-kadang 2 orang. Bila dia sebut 2 orang, selepas tu dia sebut pula ini lafaz ni salah seorang daripada guru dia, bukan lafaz kedua-duanya. Jangan kamu keliru, nanti kamu anggap saya putar belit pula. Saya menyembunyikan hakikat sebenarnya. Saya mengelirukan orang. Sebenarnya salah seorang guru saja yang sebut begini lafaz, yang seorang lagi lain lafaznya. Jadi itu mengelirukan. Dia ini termasuk dalam amanah ilmiah. Dapat kita kesan daripada sini betapa amanahnya Imam Muslim dalam menyampaikan ilmu. Kalau dia terima daripada seorang guru, 2 orang guru, seorang tu lafaz dia begini, dia akan sebut ini lafaz orang ini. Yang seorang lagi bukan begitu lafaznya, tapi mafhumnya, maknanya lebih kurang sama. Sebab itu dia sebut kedua-duanya. Ia bukan lafaz Muhammad bin Al-Muthanna. Yang Imam Muslim meriwayatkan hadis ini daripada 2 orang guru. Satu Abu Bakar bin Abi Syaibah, satu lagi Muhammad bin Al-Muthanna. Tapi ini lafaz yang dia sebut akan datang ni adalah lafaz Abu Bakar, bukan lafaz Muhammad bin Al-Muthanna. Jadi yang Muhammad bin Al-Muthanna itu hanya maknanya saja terkandung di dalam hadis ini. Dari segi mafhum dia lebih kurang sama, lafaznya tak sama 100%. Jadi nak tahu, tengok dalam itulah Sahih Muslim yang lengkap tu. Kalau Imam Muslim tidak mencelah begitu, ini jumlah mu'taridah, jumlah mencelah. Dia sebenarnya nak cerita benda lain, tapi dia mencelah di situ. Sebab penting. Takut-takut yang nanti keliru. Dia mencelah. Jumlah mu'taridah. Dalam bahasa Arabnya disebut begitu. Kalau Imam Muslim tidak mencelah begitu, orang ramai mungkin menganggap beliau telah meriwayatkan hadis berkenaan dengan lafaz yang sama daripada kedua-dua orang gurunya, dan ini mengelirukan.
Jadi orang kata dia nak menguatkan yang dia punya, dia bawa dua orang. Padahal dua orang tu tak sama dari segi lafaz dia, walaupun mafhumnya sama. Kalau dia tak cerita macam ni, siapa tahu? Kalau dia kata ini kedua-dua guru dia ni meriwayatkan begini, siapa tahu? Tapi dia rasa bersalah. Inilah yang dikatakan amanah ilmu dalam menyampaikan hadis. Pengarang-pengarang kitab hadis ni sampai begitu sekali amanah dia. Dia jaga macam mana kita tidak percaya kepada mereka ni. Kalau ada beza sikit, satu perkataan saja. Kalau kita baca kitab Muslim yang asal itu, kadang-kadang Imam Muslim bawakan dengan sanad yang lengkap. Hadisnya beza, satu perkataan saja. Kadang-kadang bukan satu perkataan, satu huruf. Dia bawa lagi, dia cerita lagi, ini bezanya. Kita kata kenapa dia ulang pula? Rupanya satu huruf saja beza. Jangan. Kerja ulama-ulama ni penat. Kalau main cara macam ni, memang penat. Sebab itulah Imam Muslim kan dalam kajian dia sampai lupa diri dia. Dia tak sedar diri. Lapar sangat makan tu tak sedar. Tahu-tahu habis satu kampik buah kurma. Sakit perut kerana itu. Dan dia mati kerana itu. Dia tak sedar ketika dia buat kajian. Sampai begitu sekali. Ulama-ulama besar. Baiklah. Katanya orang yang mula-mula mendahulukan khutbah daripada salat hari raya ialah marwan. Sebab hari raya tu kan khutbahnya kemudian. Kalau Jumaat itu khutbahnya dahulu. Ini dia hari raya tu khutbahnya dia letak dahulu. Siapa? Orang yang mula-mula. Ada berdasarkan riwayat ini disebutkan Marwan. Siapa Marwan? Iaitu Marwan bin Al-Hakam, seorang khalifah daripada kalangan Bani Umayyah. Sebenarnya kalau kita itu di situ ada nota, ada beberapa riwayat sebenarnya bukan semua yang mengatakan Marwan, tetapi oleh kerana dalam riwayat yang paling sahih disebutkan Marwan, itulah yang popular. Kalau nak kira dalam riwayat, sekadar ada dalam riwayat, ada bahkan yang menyebutkan Sayyidina Umar pernah buat, Sayyidina Uthman pernah buat, Sayyidina Muawiyah pun ada juga buat. Kenapa Imam Muslim tak bawakan yang itu? Jawabnya kerana ia tidak menepati syaratnya. Dia tak bawalah. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat yang macam-macam tarafnya itu, ada macam-macam sebut. Orang yang lebih ditumpu kepada Marwan, kenapa? Kerana hadis ini syarat Muslim, Imam Muslim ada bukan tinggi kedudukan. Sebab itu ini bukan boleh kita kata tolak bulat-bulat yang lain itu. Tidak. Yang lain pun ada juga yang sahih. Tapi oleh kerana tidak menepati syarat Muslim, Imam Muslim tak ambil lah. Jadi kalau kita kata Marwan ini mula-mula buat, dia semata-mata tak ada contoh sebelum tu, berani sangat nampaknya. Berani sangat. Atau dia ada contoh sebelum itu, walaupun mereka tidak buat sekerat dia. Dan dia sendiri pun kalau kita perhatikan, tak ada bukti yang jelas menunjukkan dia ubah terus dan sampai ke akhir hayatnya dia buat begini. Tak ada bukti. Kenapa dia buat begitu? Ini dalam nota ni kita ada bincang dah. Oleh kerana saya nak ringkas, kita biarkan begitulah. Biarkan begitu. Kalaulah Marwan itu betul-betul telah baca sendiri telah ubah betul, tentu ulama akan pandang tidak baik dia. Dia telah melakukan pengkhianatan yang besar terhadap agama yang kita panggil bid'ah. Tentu sekali dalam keadaan umat Islam di peringkat itu kuat berpegang dengan sunnah, orang yang macam ni tak boleh duduk lama, tidak boleh memerintah dengan lama. Mereka akan melakukan pemberontakan dan macam-macam lagi boleh berlaku. Tidak percaya lagi kepada dia. Tapi itu semua tidak berlaku. Dan kalau kita tengok imam-imam hadis pula, macam Imam Bukhari, Imam Malik, bahkan mengambil fatwa dia. Maknanya dia ni orang alim, orang hebat, dan terima baik. Dia sebagai perawi juga dalam Bukhari dan Muslim. Kalau dia telah melakukan
pengkhianatan yang besar pada pandangan ulama yang tidak boleh dimaafkan, tentu ulama-ulama ni tak terima. Daripada situlah para ulama kita mengatakan Marwan ini seorang yang baik juga. Cuma kalau ada dia tu melakukan kesilapan seperti orang-orang lain, adalah itu. Sedikit sebanyak tu ada. Dan saya rasa saya telah bincangkan dengan agak panjang juga tentang ini dulu. Cuba lihat semula rakaman itu, saya rasa tak perlu diulang lagi lah. Jadi Marwan ada soal jawab lah di situ. Kata Abu Sa'id, orang ini telah menunaikan tanggungjawabnya. Sebab dia tegur. Dia bangun tegur situ. Dia kata sembahyang dulu, salat dulu, baru khutbah. Marwan jawab, dia tak mau dengar, sudahlah. Tapi dia sudah tegur dah. Ini dipanggil tegur kemungkaran yang berlaku. Tak kira kemungkaran itu siapa yang melakukannya. Sekarang ini yang melakukannya Gubernur Marwan bin Al-Hakam. Gubernur itu macam, bukan macam dalam sistem negeri kita ni, gubernur itu gubernur bank negara gitu kan. Ni macam menteri besar. Gubernur ni dalam sistem khilafah itu dia kedudukannya sama dengan menteri besar. Pada ketika itu Marwan jadi menteri besar. Tapi ditegur oleh sahabat. Abu Sa'id pun ada. Dan dia kata betul, orang ni telah menunaikan, melaksanakan tanggungjawab dia. Dia sudah lepas. Orang Marwan nak terima tak mau terima, itu pasal dia, cerita dia lah. Kalau nak kata berdosa pun dia sendirilah yang tanggung. Di situ ada nota ya. Di dalam setengah-setengah riwayat tersebut, orang yang menegur itu ialah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri. Di sini sebut orang lain. Dia cerita orang lain, ada seorang lelaki bangun disebut. Tetapi yang betulnya ialah orang lain. Ia orang lain. Bagaimanapun Abu Sa'id juga turut menegur perbuatan Marwan itu. Jadi kita pakai kedua lah. Orang lain pun ada tegur, dia pun ada tegur. Sebab ada riwayat yang menyebutkan dia sendiri yang tegur. Ini menunjukkan sahabat, kalau ada perubahan sedikit saja yang berlaku tentang sunnah Nabi, dia akan tegur. Mereka tidak akan berdiam diri. Itulah sikap para sahabat. Orang ini telah menunaikan tanggungjawabnya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antaramu melihat sesuatu yang mungkar. Di situ ada dua nota di situ. Melihat dia kena lihat ke? Kalau tak lihat macam mana? Jadi apa maksud melihat tu? Di situ ada nota. Termasuk dalam arti melihat ialah mengetahui secara pasti sesuatu kemungkaran yang berlaku pada tempat tertentu. Itu maksud melihat. Sebab tidak ada yang lebih pasti daripada melihat. Kalau dia dengar, dia buta. Tapi dia dengar, dia pasti. Itu pun sama dengan melihat juga. Tidak kata kalau orang yang buta terlepas dia daripada tanggungjawab menegur. Tidak. Dan dia boleh tegur dengan apa cara yang disebut oleh Rasulullah ni boleh, walaupun dia buta. Tidak kata ini khusus dengan orang yang dapat melihat saja. Yang tidak melihat terlepas daripada tanggungjawab kewajipan ini. Tidak. Kalau dia pasti, maksudnya pasti bahawa kemungkaran itu telah berlaku, dia berkewajipan juga. Tidak terikat dengan orang yang dapat melihat saja. Sesuatu yang mungkar. Apa arti sesuatu yang mungkar? Yang mungkar di sini macam yang saya sebut tadi, mungkar kalau dalam ilmu hadis lain ceritanya. Ini mungkar dalam hadis ni lain pula maksudnya. Sesuatu yang mungkar ialah sesuatu yang diingkar syarak. Syarak kata tak boleh, ini tak bagus, ini dosa, jangan buat benda ni. Itu mungkar. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Maknanya zina itu sesuatu yang mungkar lah. Diingkar oleh syarak. Allah SWT atau Nabi ke yang larang.
ataupun dijanjikan dengan azab, seksa di akhirat nanti, itu mungkar, benda mungkar macam. Dan tidak disukainya, agama tak suka, Allah tak suka, itu mungkar. Luaslah. Kekufuran, Allah tak suka, Allah tak redha. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tidak redha kekufuran itu untuk hamba-hambanya. Bila tidak redha, mungkar. Kita kena tegur lah, kena baiki, kena dakwah. Adalah cara-cara dia. Maksiat, segala macam maksiat, mungkar. Luas sangat perkataan mungkar. Secara ringkasnya inilah, iaitu sesuatu yang diingkar oleh syarak, yang dibantah, ditegur, dilarang oleh syarak, dikatakan haram oleh syarak, dikatakan najis, kotor oleh syarak, oleh agama, oleh Allah dan Rasul. Itu semua termasuk dalam mungkar. Maka hendaklah dia mengubahnya, merubahnya dengan tangannya. Merubahnya dengan tangannya. Itu ada nota 100.